Untuk hari ni kita akan masuk tajuk baru, iaitu kadar tindak balas. Okay, so ini adalah tajuk chapter 7, and actually this chapter is actually 4.5 punya tajuk kalau dulu sebelum ke SSM. So masuk ke SSM, dia dah masukkan tajuk awak ni ke form 4. So kadar tindak balas ni bukan benda yang susah sangat pun. Awak jangan tengok soal apa-apa pun bila awak if you want to start new chapter, you jangan ada kepala otak you fikir alah sudah chapter ni susah. Senang je. Kadar tindak balas. Oh, maksudnya aku dah bagi tindak balas, sekarang ni aku harus kadar. Kadar ni, when you say kadar, rate dalam bahasa Inggeris, rate of reaction lah. When you say kadar, it means that something to do with time. Maksudnya kadar ni berkaitan dengan masa. Tapi apa yang kita nak ukur dengan masa tu? So kalau dah kita ni belajar chemistry, so it means that something to do with reaction yang kita akan belajar lah. Okay, so cikgu akan sharekan screen cikgu. Cikgu minta awak respon lah kalau awak nampak ke, awak tak nampak ke, ya. Okay, can you see my screen or not? Boleh beritahu cikgu tak awak boleh nampak tak screen cikgu? If you can see my screen, you tell me, ya. Okay, so siapa yang tak dapat tak nampak screen cikgu tu, bagi tahu. Maksudnya kalau boleh tak payahlah cikgu chat, awak terus je unmute yourself and tell me. Okay, semua nampak now sampai sekarang pun nampak Okay, so ini adalah dalam bahasa Inggerisnya rate of reaction, tapi kalau dalam bahasa Melayunya ialah dalam bahasa Melayunya ialah kadar tindak balas. Okay, ini tajuk dia, kadar tindak balas. Okay, so apakah itu kadar tindak balas? So you see, kadar. So kalau when you say kalau sebut kadar, rate must be something to do with masa. Okay, I just want to tell you, my PowerPoint ni will be in English, tapi cikgu akan terang bahasa Melayu lah. Nanti cikgu akan beritahu lah apa maksudnya. Okay, so jom kita tengok dulu apakah itu kadar tindak balas. Jadi kata, why a tall building can be destroyed with explosive within seconds. Dia kata kenapa satu bangunan tu boleh hancur dalam beberapa saat. Padahal kalau awak kalau awak tahu lah kan, kalau kita nak membina bangunan tu, it takes a very long time to build, kan? Tapi ada time, kenapa kita nak hancurkan bangunan ni? Okay, salah satunya kenapa kita nak hancurkan bangunan ni, salah satunya kalau peperangan tu ketika bom tu memang hancur lah, kan? So selalunya hancurkan bangunan ni guna bom ataupun demolish. Demolish ni maksudnya kita nak bina penempatan baru, kita nak kita nak bersihkan bangunan yang besar yang ada tu, kita akan guna eksplosif material juga lah untuk letupkan. So kenapa bila kita tekan je satu butang, meletup. So it means that dia punya reaction tu sangat-sangat cepat, kan? Bukannya awak tekan butang tu lepas tu besok baru meletup. Ini reaction yang cepat. Okay, ni kadar tindak balas dia tinggi. Tindak balas cepat, tapi saya sebut kadar tindak balas kena sebut tinggi atau rendah. When I say kadar tindak balas, dia punya tata bahasa yang betul, kadar tindak balas tinggi, kadar tindak balas rendah. Tapi kalau awak nak sebut tindak balas, tindak balas dia cepat, tindak balas dia lambat, itu betul. Tapi kalau awak cakap kadar tindak balas cepat, salah. Kadar tindak balas mesti tinggi ataupun rendah. Saya tulis sikit lah kalau awak sebut kadar. Okay, sudah So, untuk kadar tidak balas, cikgu ringkaskan nama dia sebagai KTB. Okay, so bila cikgu sebut KTB, maksudnya adalah kadar tidak balas. Okay, so kita pergi dekat sini. Alright, kalau saya kata KTB, okay, awak kena guna perkataan yang betul ialah sama ada tinggi ataupun rendah. Tapi kalaulah dia hanyalah TB, iaitu tidak balas, awak boleh cakap cepat ataupun lambat. Ataupun awak boleh cakap perlahan. Boleh dua-dua. Okay, so yang ni tindak balas yang kalau dalam gambar ni, kita tunjuk ni tindak balas yang cepat. Okay, bom meletup, habis. Kalau kau letupkan dia orang, mati juga kan. Okay, now kita tengok pula yang ni. Okay, sekejap ya.
Okay, kita tengok pula yang ni. Dia kata why food has to take several hours to be decayed. Okay, awak tengok kalau awak masak sesuatu kan, awak dah masak. Kadang-kadang kita duduk kamera Highland, makanan tu bukannya masak lepas tu 2-3 jam basi. Kadang-kadang you boleh simpan sampai 2 hari tu dah. So, ini dia punya kadar tindak untuk satu makanan tu basi, kadar tindak balas dia adalah rendah. Sama juga dengan fruit. Macam mana yang fruit tu nak rosak? Kalau dia rosak bukannya awak petik terus rosak tu tak? Dia takes time untuk rosak. Kalau awak dah biarkan dia sampai 3, 4 hari, 5 hari tu, awak nampak perubahan ni. Carrot dah mula dihitam kat tepi ni kan. Lepas tu awak tengok apple tu dah lebam-lebam. Tapi it takes time. Sampai 4-5 hari baru boleh jadi rosak. So yang ni tindak balas dia ni adalah perlahan. Tindak balas dia adalah perlahan. Okay. So, kalau tindak balas perlahan, maksudnya KTB dia adalah rendah. Nampak tak perbezaan nak guna perkataan perlahan dengan rendah? Okay, tindak balas perlahan. Tapi, kadar tindak balas rendah. Okay. So, kita tengok next pula. Okay, tengok next ni. Okay. Why do coal mines face a high risk of an explosion? Dia kata, kau tahu tak coal mine tu ni apa? Maksudnya, kalau kita nak cari gali mineral lah. Apa-apalah cari gali mineral emas. Boleh. Apa lagi? Awak nak cari diamond ke kan? Awak nak cari arang batu ke? Kan? Itu adalah mineral lah. So, dia kata kenapa high risk of explosion? So, kenapa high risk of explosion? Kalau maksudnya kalau awak salah pilih tempat tu whatever kan? Ada gas yang tertentu terkeluar. Apa tu meletup? Kenapa? Sebab you have to understand kita punya soil ni, bumi kita ni, dia ada lots of gases tau. So bahagian ni macam-macam gas. Kadang-kadang ada satu tempat tu bila awak korek masuk dalam ni, let's say awak buat terowong lah kan. Dia akan keluarkan gas-gas yang berbau pungent, very very pungent smell. Dia akan keluarkan gas yang bau sampai awak boleh pengsan, dan memang boleh pengsan pun. Ada kejadian keluar gas terus pengsan. So ada juga gas tu kalau dia kena sikit je api, dia akan terus meletup. Itu tindak balas dia. Tindak balas kategori tindak balas kadar tindak balas dia tinggi ataupun tindak balas dia cepat. Okey, tengok contoh lain pula, ada tak contoh lain? Okey. Yeah. Alright. So, fireworks display occurs in over 50 seconds. Okay, now we are talking about tindak balas yang cepat. Apakah tindak balas yang cepat? Okay. Contoh dia yang dibagi ialah apabila fireworks tu awak bakar, terbakar, meletup. Okay, apa lagi contoh? Kalau dalam buku teks tu apa contoh dia lagi? Sharifin, apa contoh dia Sharifin? Kalau kat dalam buku teks Sharifin. Oh, sorry. Aku nak masuk tu. Sorry, bawa pasal. Okay, so aku dah masuk Alright. Saya tak pasal sorry. Sharifin, cepat Sharifin, apa contoh tindak balas yang cepat yang awak tahu keliling awak kat dunia ni dan sebagainya? Apa contoh tindak balas yang cepat? Ataupun kadar tindak balas dia tinggi? Mancis, awak tengok kat dalam contoh tu kan? Okay. So mancis, maksudnya mancis tu awak gesek je keluar api, betul tak? Bukannya awak gesek 18 kali, lepas tu api dia besok keluar. Tidak, dia sekali gesek, sekali 2 kali gesek lah kan. Terus keluar api. So, itu adalah antara tindak balas yang cepat. Okay. So, kalau dalam buku teks ni, saya buka sekejap. Okay. Selain tu adalah, dia kata apa tu? Tindak balas yang cepat. Tindak balas yang cepat. Okay. Tindak balas yang cepat, dia kata apa tadi? Yang pertama, mancis kan, siapa ni? Okay dah. Enter ke? Okay, alright, so okay, mancis. Okay, selain tu adalah tindak balas bateri yang awak gunakan kan, bateri yang korang guna dekat rumah tu lah. Maksudnya kalau let's say korang nak main apa-apalah control remote control car.
Korang masuk je bateri, terus dia bergerak kan. So maksudnya dia memang awak masuk je, tindak balas kimia dia tu menghasilkan satu tindak balas. Maksudnya dalam masa 1 saat terus on tindak balas tu. So kalau dalam buku tu apa, pembakaran gas, sama lah masa korang nak masak. Nak masak kan, kau on je stove tu, kita lightkan dia saja, dia api dah keluar. So itu adalah contoh tindak balas yang cepat ataupun kadar tindak balas yang tinggi. So we go for kadar tindak balas yang rendah ataupun tindak balas yang perlahan. Yang ni adalah contoh tindak balas yang perlahan. Okey. Yang ni adalah fotosintesis. So awak tahu fotosintesis. Kalau saya tanya fotosintesis ni, baru je awak tak tahu apa benda fotosintesis ni tak. Awak dah tak ingat apa benda perlu, apa benda hasil kan. So fotosintesis ni adalah penghasilan apa? Puben, fotosintesis ni penghasilan apa Puben? Puben, fotosintesis penghasilan apa? Kau nak asing apa fotosintesis tu? Tak dengar, saya nak share tu kan. Nak clear. Sorry Mat, tak concentrate buat oksigen. Nak hasilkan oksigen. Okey, betul? So, oksigen, selain oksigen kita nak hasilkan kanji itu adalah fotosintesis. So, ini awak masih boleh nampak saya punya screen kan? Awak ingat mesti kena ada screen PowerPoint tak awak tengok ni. Bukan tengok muka saya je. Okey. So, awak tengok okey. Selain itu kalau kat dalam buku tu dia kata apa? Selain fotosintesis ialah pengaratan. Macam yang cikgu cakap kat awak dah. Kalau macam satu pengaratan tu nak berlaku, bukannya mudah nak berlaku dalam masa yang sekejap. Let's say lah awak tengok sendirilah dekat kita punya sekolah tu, pagar besi tu gitu. Saya rasa pagar besi kita tu dah lama dah kita pasang, tapi padu lah besi tu. Tapi sampai sekarang pun dia masih lagi nampak besi dan hanya sedikit-sedikit warna hijau. So kalau warna hijau tu dia dah nak mula tu berkarat. Jadi kalau dia betul-betul berkarat, warna dia akan menjadi warna perang. So yang ketiga, kalau contoh tu dia cakap apa? Perebutan buah, buah mereput. Buah mereput. Itu contoh, antara contohnya buah macam yang saya cakap tadi. It takes 4 to 5 days. Kalau korang duduk dekat Cameron Highland ni, lagi dah lambat kan. Sebab kita punya cuaca yang sejuk. Okay, selain tu dia kata apa? Kakisan batu. Nombor 4, kakisan batu. Okay, kakisan batu ni contohnya bukan, kalau yang tunjuk tu Formosa kan. Tak semestinya Formosa je. Contohnya macam kau punya sekolah Sembilan, kau tengok lah sekolah kau tu. Kan? Kalau nak buat cerita hantu pun boleh lah. Masih horror kan. Tengok bangunan dia nampak selama kan. Kenapa? Sebab dia masih lama dia tapi taklah nampak buruk sangat. Tapi dia dah nampak lama. So dah berapa lama dah sekolah awak tu? Daripada 1957. Ini siap lebih kurang 60 berapa tahun kan. 63 tahun tak? Tapi masih kukuh lagi. Tapi sedikit perubahan dari segi berapa parah. Tak adalah kata terus tiba-tiba roboh. Kan? Okay, dan yang last kali dia kata penapaian. Penapaian ni kalau awak nak tahu macam penghasilan wine So penapaian. Okay, penapaian ni kalau dalam gambar tu dia tunjuk apa tahu? Dia tunjuk gambar awak tahu tak benda tu apa? Itu adalah tapai tau. Kalau orang Melayu dia famous buat tapai tu. Hari raya ke apa ke tapai tu. Dia ni kan beras pulut tu dia akan jadi macam lembik sangat. Okey. Lepas tu kenapa boleh jadi lembik tu? Sebenarnya yang terhasil tu tidak etanol. Awak hasilkan alkohol. Dia punya air ni kalau tapai ni kalau awak minum banyak-banyak boleh mabuk. Tapi tak boleh minum banyak, kalau boleh mabuk. So penapaian selain itu, kalau tapai ni mungkin korang tak pandai, tak berhenti kot. Korang bukannya makan tapai dah pun. Kan korang makan Mary Brown. Sekarang ni kalau penapaian contohnya yang korang tahu buat wine. Wine korang tahu kan? Wine made of grapes. Daripada buah apa benda tu? Grapes lah. Anggur. Anggur tu dia akan
Penapaian itu maksudnya dia simpan anggur tu lama untuk hasilkan wine. So wine lagi lama lagi mahal. Saya pun pelik juga kenapa lagi lama lagi mahal. Maksudnya lagi basi lagi lama lagi mahal. That's why lah kalau lagi mahal tu, lagi lama lagi mahal tu, bila korang minum dia punya kesan lebih cepat dan tinggi. Siapa pernah minum wine? Ada tak? Ada tak yang pernah minum wine? Di mana? Kau pernah minum wine tak? Oh, di mana? Kau pernah tak minum wine? Aku tengah minum wine tu. Okay. Alright, yang ni pula ni contoh. Okay, the erosion process of stone takes many years. Yang ni pun pada tindak balas yang rendah ataupun tindak balas dia lambat So kalau nak erosion ni maksudnya dulu hawa lah. Kalau awak nak tengok dia, sebenarnya batu ni kan tajam-tajam juga tau. Tapi awak tengok dia punya age tu dah tak berapa nak tajam. Why? Because of the erosion. So erosion ni nak jadi macam ni batu, dia akan ambil masa yang sangat lama, beribu-ribu tahun. Bukannya terus tiba-tiba hari ni nampak tajam, besok tu dah terus tumpul tak ada. Alright, ini salah satu contoh tindak balas yang perlahan lah perkara tindak balas rendah. So dalam dalam dunia ni ada benda yang kadar tindak balas dia tinggi, ada benda kadar tindak balas dia rendah. Itu contoh Cikgu harap tak ada masalah lah. Okay, now cikgu nak tanya anda until now who understand this? Siapa yang faham? Okay. Siapa yang faham ataupun ada soalan, silakan sekarang. Kalau faham, respon. Tak ada masalah buat masa sekarang ni. Awak faham apa yang cikgu dah cakap now. Okay, so Lohini faham, Lai faham, Ivanish, okay, Sharibin, Vicky faham, Denika, Su faham. Okay, so is there any, Kuhen, kau faham tak? Is there any question? Mani faham, Kuhen faham, okay, Choi faham. Kuhen tak faham? Apa yang kau tak faham, Kuhen? Just unmute yourself, just ask me. Tak payah tulis lah, terus tanya je. Kuhen tak faham apa? Cikgu tak faham tentang tindak balas cepat. Okey, tindak balas cepat ni adalah satu benda yang terus berlaku. Cepat berlaku. Contohnya kalau terus berlaku, cepat berlaku. Engkau ambil ubat, contohnya dadah lah kau ambil kan. Kau makan je terus dadah tu kan, kau terus lalu. Kau terus jadi macam orang tak betul. Itu tindak balas cepat. Okay, kalau dalam contoh buku ni senang je. Mancis. Dihidupkan mancis, so terus api keluar. So kita punya tindak balas yang menghasilkan api. So dalam masa 1 saat pun api tu boleh keluar. Itu tindak balas yang cepat. Okay, faham? So contoh lagi explosion. You know what is explosion, right? Letupan. So letupan juga satu tindak balas yang cepat. Sebab awak tekan saja butang, ada satu butang yang perlu awak tekan untuk explode tu satu benda tu terus hancur. So tindak balas tu terus jadi. Itu adalah tindak balas cepat. Itu contoh-contoh tindak balas cepat. Selain itu, bateri yang awak guna untuk awak gunakan radio ke whatsoever kan. Radio tu tak lama tak buka, tak hidup-hidup. Lepas tu kau nak dengar radio tu. Kau pun ambil bateri masuk, terus radio tu cakap. Akan cepat tu tindak balas tu. Itu adalah contoh tindak balas cepat. Tapi tindak balas lambat tu macam mana pula cikgu? Benda tu mengambil masa. Felin Alba ni siapa ya? Who is Felin Alba? Saya ingat tapi dah tak ingat dah siapa. Siapa yang baru masuk ni? Sharifin? Kau keluar apa tadi Sharifin? Oh, why is it Sharifin? Okay. Tindak balas lambat. Contohnya apa? Fotosintesis. Kalau awak nak tahu satu tumbuhan tu nak hasilkan oksigen, bukannya dia dapat di karbon dioksida, karbon oksigen keluar. Tak. Dia ambil masa tindak balas matahari dengan klorofil dengan air bla 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 dengan karbon dioksida, barulah hasilkan oksigen. It takes time. Contohnya kalau fotosintesis tu dia dapat karbon dioksida tu pada pagi, waktu pagi pukul 8 pagi. Oh, Aisyah going laptop lagi slow, very good. So, Kuhen sambung. Kalau dia dapat karbon dioksida tu pukul 8 pagi, tapi mungkin dia akan hasilkan dia punya oksigen tu, fotosintesis punya hasil pukul 11. Terlambat tu 3 jam.
Faham tak? So, Kuhen, kau faham ke tidak, Kuhen? 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 Do you understand or not? Faham cikgu, faham. Confirm? Confirm. Ya ke ni? Betul lah? Okey, so kita pergi terus. Okey, kita nak tengok apakah itu maksud kadar tindak balas. Okey, kita tengok apakah itu maksud kadar tindak balas. Sekejap ni. Alright, so now we're going to see apakah maksud kadar. Tak payahlah tulis kadar tindak balas ke TV terus kan, kita tulis ke TV ya. Okay, I straight away write what is kadar tindak balas. Okay, apakah itu? Sekejap lagi. Okay. Kadar. Awak nampak aku clear ke tak kalau korang nak tengok? Ya. Okay. KTB. What is KTB? What does it mean by KTB? Alright, KTB ini ialah perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas. Bahagi ataupun per dengan masa. Okay. Ada attention sekejap. Okay. KTB adalah perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa. Maksudnya, awak ada bahan, awak ada hasil. Okay. So, dia akan berubah per unit masa. Maksudnya, semakin masa bertambah, hasil dan bahan itu punya kuantiti akan berbeza. Okay. So, sekarang ni awak tengok. Kuantiti ni pula, okay, awak tengok kuantiti ni pula, kita ukur dari segi macam-macam. Kita boleh ukur dia daripada isi padu. Okay, dari segi isi padu, kita boleh ukur dari segi dia punya kisim. Kita boleh ukur dia dari segi dia punya kepekatan. Kita boleh ukur dia dari segi dia punya tekanan. Okay, tapi cikgu nak bagi tahu awak, untuk kuantiti selalunya pada peringkat awak, dua benda ni kita selalu akan bincang, sama ada jisim ataupun isi padu. Tapi yang paling geleng adalah isi padu. Isi padu tu isi padu apa? Selalunya isi padu ni adalah gas. Kalaulah jisim, mestilah benda yang berkaitan dengan pepejal. Okay? Alright. So, perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa. Ini maksud dia. Sebab yang ni very important for you to understand. Dan ingat, sebab memang dalam SPM dia tanya, apakah maksud kadar tindak balas? So, awak punya jawapan, perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per unit masa. Okey, apa benda yang cikgu cakap ni kan? Apa maksud cikgu tu? Okey, awak tengok sini baik-baik anak-anak. Okay, sekejap lah. Okay, I'll take this color. Okay. Okay, awak tengok. Awak dah belajar apakah itu kadar tindak balas.
Saya ambil contoh lah tindak balas. Apa contoh tindak balas tindak balas antara asid dengan logam karbonat. If you still remember dalam bab asid kan, contoh lah, kita pilih asid, kita pilih logam karbonat tu yang selalu yang kita pernah buat tu CaCO3 tu. Apa nama CaCO3 ni? Kalsium karbonat. Awak tindak balaskan dia dengan let's lah asid sulfurik. Asid apa-apa boleh, sulfurik boleh, tidak boleh, boleh. Kita tinggal. Okay. And then, alright, do you still remember the three hasil? Kalau kalsium karbonat, logam karbonat tambah dengan asid akan hasilkan 3 benda. Okay, 3 benda tu. Cikgu nak tanya dekat Vicky. Vicky, what are the things that you will produce? Apa hasilnya Vicky? There are 3 things that you will produce. Vicky, garam, H2O, CO2. Very good. Okay, Vicky, apa nama garam ni? Kalau garam lah yang terhasil, apa nama garam ni? CaSO4. Betul. CaSO4 ialah kalsium sulfat. So, garam pertama yang awak akan hasilkan ialah kalsium sulfat. Macam mana boleh garam kalsium sulfat? Kalsium akan bergabung dengan SO4. So, CaSO4, make sure formula betul, memang betul. Air, H2O, dan carbon dioksida. And as usual, mestilah apa? Mestilah betulkan dia punya seimbang. Mesti kena formula betul dulu. Dah formula betul, barulah seimbangkan. So, Ca1, dah seimbang belum? H2 ada 2. Okay, H2. C ada 1. O ada. SO4 ada SO4. O ada 3. Seimbang dah tak? Lai, seimbang lah mana Lai? Kita nak ke tambah benda lagi Lai? Dah seimbang belum Lai? Just unmute yourself. Tak payah tertulis tak apa. Layan. Okay, very good. Betul. Dah seimbang. So, ni contohlah tindak balas yang awak gunakan. Awak tengok ni. Awak tengok yang ni adalah bahan. I want you to really understand about this. Ini adalah bahan. Dan ini semua adalah hasil. So, cikgu, apa yang cikgu cuba nak cakapkan? Macam mana kita nak kira kadar tindak balas daripada tindak balas antara kalsium karbonat dengan H2SO4. Okay, we go to the definition tadi. Dia kata apa? Perubahan kuantiti. Betul tak? Dia kata perubahan kuantiti. Okay, so perubahan kuantiti. So maksudnya kuantiti bahan atau hasil. Sekarang ni awak kalau contoh tindak balas ni, awak boleh pilih mana satu yang awak nak jadikan benda untuk awak ukur kadar tindak balas si anak-anak. Okay, apa maksud cikgu tu? Okay, maksud cikgu macam ni. Okay, tunggu sekejap. Okay, awak tengok ni. Kalaulah kata yang ni adalah bahan kan. Awak kata awak nak pilih CaCO3 untuk dijadikan benda yang untuk awak ukur. Okay, boleh. Kenapa? Boleh. Alright. Sebab apa? CaCO3 ada dalam bentuk ketulan. Betul tak? Kalsium karbonat ni mama dalam bentuk ketulan. Let's say masa eksperimen ni awak masukkan lebih kurang dalam tu adalah awak masukkan 3 gram dalam eksperimen tu. So bila awak masukkan 3 gram, dah lama-lama let's say lah eksperimen ni awak ambil masa 15 minit untuk siap. Kan?
Awak dah kira-kira, awak dah ambil 15 minit tindak balas berlaku. Keluarlah, itulah nilai kan. Lepas tu awak akan tengok. Bila awak ukur balik CaCO3 ni, awak akan tengok CaCO3 ni punya berat of course akan berkurangan. Nampak tak? So, kenapa dia berkurangan? Of course lah, bahan tu telah digunakan. So, awal-awal tindak balas mungkin 3 gram. Tapi di hujung tindak balas sama ada dia jadi 0.5 gram tertinggal ataupun tak ada langsung. Kan? Mana yang tahu tak ada langsung. Lepas 5 minit habis semua guna. Sebab H2SO4 banyak sangat letak. Okay? So, maksudnya perubahan dia adalah, cara nak tahu perubahan dia ialah di sim awal tolak di sim akhir. Let's say lah kata daripada 3 gram di hujung eksperimen awak ukur balik dia jadi 0.6 gram. So, nak tahu berapa gram yang digunakan adalah 3 tolak dengan 0.6. So, 3 tolak 0.6 dia akan jadi 2.4 gram yang digunakan. Nampak? 2.4 gram aku guna. Oh, okey. Betul. Now, saya kata, okey, H2SO4. Boleh tak korang gunakan H2SO4 ni sebagai benda yang awak nak awak nak ukur? Okey, boleh juga dari segi kepekatan. Awal-awal dia pekat, last sekali dia kurang pekat. Tapi you have to remember one thing. Bila penghasilan berlaku, dia akan bercampur dengan garam ni, dengan air, agak sukar untuk awak kira kepekatan dia bila di akhir sekali. Okey, faham tak? Kalau di sini agak obvious, senang sikit nak kira. Tapi kalau H2SO4 ni selalunya kita tak gunakan untuk kita kira kadar tindak balas. Okay. Now, sekarang ni inilah yang dikatakan perubahan kuantiti bahan. Sekarang ni kita pilih bahan, iaitu CaCO3. Tapi awak juga boleh pilih hasil untuk kira kadar tindak balas. Okay. So, kita tengok hasil yang pertama. Yang pertama ialah CaSO4. Calcium sulfate. Okay, I want to ask you, calcium sulfate. Adakah calcium sulfate adalah garam yang larut? Nak tanyalah kan? Cikgu nak tanya dekat Choi. Choi calcium sulfate larut ke tak larut? Larut ke tak larut calcium sulfate? Just remember. Choi. Choi, larut ke tak larut calcium sulfate, Choi? Sulfat semua larut, kecuali 2 benda je tak larut. Sorry. Tak tahu, kau ingat dia apa? Tak larut. Ya ke calcium sulfate tak larut? Cuba jawab tak larut. Loh ini larut ke tak loh ini? Tak larut. Ya, betul tak larut calcium sulfate juga tak larut. Okey. Tapi awak tengok baik Okey. Awak tengok kat sini. Okey, calcium sulfate. Yang ni adalah satu sebatian yang tidak larut. Bila dia tak larut, dia maksudnya hasilkan pepejal. Betul tak? So, bila hasilkan pepejal, it means that awak boleh ukur dia punya jisim pepejal tu. So, yang ni kita juga boleh jadikan bahan untuk kira kadar tindak balas. Let's say lah, okay, mula-mula masa tindak balas, ada ke calcium sulfate? Of course tak ada, kosong, mana ada hasil lagi. Tapi by time, let's say, awak take time until 15 minutes. Okay, after 15 minutes, bila awak ukur-ukur, awak dapat 4 gram calcium sulfate. So, calcium sulfate ni 4 gram ni awak boleh jadikan satu bahan untuk kira kadar tindak balas. Faham? So, calcium sulfate juga awak boleh jadikan benda yang digunakan untuk cari kadar tindak balas. Sebab back to the apa maksud KTV tadi. Dia kata perubahan kuantiti bahan ataupun hasil. Awak boleh tengok pada bahan, awak boleh tengok hasil. So, sekarang cikgu cerita pasal hasil.
So sekarang ni hasil tu, berapa hasil dia? 4 gram hasil dia. Okay. So this one awak boleh jadikan, ni juga awak boleh jadikan benda untuk ukur. So now we go for H2O, air. Logik tak nak ukur air? Awak faham tak maksud saya? Logik tak nak ukur air? Bukan tak logik, boleh, tapi sangat-sangatlah menyusahkan. Faham tak maksud saya? Sangat-sangatlah menyusahkan. Macam mana you nak ukur air? Sebab dalam air tu ada garam ni, ada juga karbondioksid. So air selalunya kita tak gunakan untuk sukat kadar tindak balas. Okay, now we go for the last one, carbon dioksida. Ni gas. Okay, you have to know that this is a gas. So, gas ni akan terbebas keluar. Okay, kalau awak kata, lagilah tak logik cikgu, lagi susah. Kita nak ukur, betul tak? Gas tu pergi mana-mana, macam mana nak tangkap? Kalau korang nak tahu, gas ni lah yang paling selalu kita gunakan untuk ukur kadar tindak balas. Ni paling utama kita gunakan untuk ukur kadar tindak balas. Kalau awak nak tahu. Okay. Alright. So, macam mana nak ukur? Okay, cikgu akan tunjukkan rajah dia macam mana eksperimen itu. Sepatutnya awak buatlah tapi nak buat macam mana kan. So, for this page, saya terangkan sekali lagi. Kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas per unit masa. So, it means that kalau saya bagi ni yang saya bagi ni adalah contoh tau. Yang cikgu bagi ni adalah contoh. Okay. So, maksudnya kalsium karbonat boleh guna. H2SO4 selalunya orang tak guna. CaSO4 boleh guna sebab dia tak larut. Kita boleh ukur dia punya jisim mendakan dia. H2O selalunya orang tak guna. CO2 paling hebat orang guna. Paling selalu orang guna. Selalunya gas yang terhasil adalah paling selalu orang guna. Faham So, betul lah dengan kita punya maksud kreatif perubahan yang ni daripada 3 jadi 0.6. CaSO4 daripada tak ada jadi 4 gram. CO2 let's say lah mula-mula tak ada CO2 kan, kosong cm padu kan. Tiba-tiba di akhir tindak balas lepas 15 minit awak dapat 30 cm padu. Ini perubahan dia ni. Maksudnya dia punya kuantiti dia bertambah daripada kosong jadi 30 cm padu. Okay, for now siapa yang ada soalan? Siapa ada soalan maksudnya dia tak faham. Siapa yang tak ada, yang senyap tu maksud saya rasa dia faham lah. Okay, ada soalan tak? Is there any question? For now. Ada tak yang tak faham? Nak tanya apa-apa ke? Yang tak jelas cakap je. Yang fish yang saya bagi tadi. Tak ada tak ada soalan Okey memang faham maksudnya. Okey. Actually fish tu nanti yang saya tulis tu nanti saya akan cuba bagi ke awak Saya akan cuba save tu bagi kat korang supaya ke sini korang. Okay, cikgu sambung lagi kalau tak ada apa-apa. Okay, now we go for the next one. Okay, yang ni. Faham kan? Alright. Ni tadi. Okay. Alright cikgu dah tunjuk yang ni. Alright anak-anak. This is the what we call it, ini adalah gambar rajah ni. Okay, sepatutnya lah guys, sepatutnya korang buat eksperimen ni macam mana kan, keadaan tidak mengizinkan. Okay, awak tengok yang ni. Dia gunakan CaCO3, ni adalah bahan. Yang ni dia gunakan asid HCl. Okay, ini juga bahan. So, yang ni adalah CaCl2, kalsium klorida hasil, air hasil, karbon dioksida hasil. So, sekarang ni, kalaulah dalam banyak-banyak ni, awak tengok, dia gunakan karbon dioksida sebagai bahan untuk kira kadar tindak balas. Kenapa? Air cikgu dah sabar tadi, tak payah. Memang ni tak berguna air ni, susah nak ukur. Awak tengok pula kalsium karbonat sebagai hasil. Kalsium karbonat anak-anak, awak kena tahu dia adalah garam yang larut, betul tak? Bila garam larut, macam mana awak nak ukur garam tu, betul tak? So, yang ni pun confirm tak boleh guna, air tak boleh guna. Macam tadi kalsium sulfat, mungkin boleh ada possibility untuk guna. Tapi, tu saya cakap, apa-apa pun selalu orang gunakan gas untuk kita kumpulkan kadar tindak balas. Okey, awak tengok zaman saya cikgu akan terangkan ya.
Okay. Okay, awak tengok di sini. Mula-mula anak-anak, awak masukkan CaCO3 dengan HCl. So, maksudnya kat dalam ni ada CaCO3 dengan HCl. Korang kena gunakan kelalang pun. Okay, awak kena gunakan kelalang pun. Kenapa guna kelalang pun? Sebab senang korang nak swirl kan dia, nak shake dia. Faham Kita nak shake dia senang. Kalau guna bika nanti susah. Lagi satu, kelalang pun punya mulut kecil. So, kenapa perlukan mulut yang kecil? Sebab kita nak tutup dia dengan gabus. Okay? Dan ini adalah salur pengantar. Nama dia ialah salur pengantar. Cikgu nak bagi tahu korang. Salur pengantar ni, make sure dia punya gabus ni. Ini gabus As you know, this is a gabus. You know lah. The gabus and the salur penghantar ni must be very tight to make sure there is no carbon dioxide yang keluar daripada conical flask ni tanpa melalui salur penghantar. It means that carbon dioksida must lalu salur pengantar sahaja. Okay, untuk mendapat keputusan yang tepat lah. Kalau lah dia keluar karbon dioksida ni kan, dia keluar lah dekat celah-celah bedah ni kan. Kalau dia keluar kat sini kan, karbon dioksida keluar kat sini, karbon dioksida keluar kat tepi ni. Awak punya bacaan kat sini nanti, memang tak cantik dan tidak tepat. Faham So, it means that awak kena make sure ketat awak punya gabus dan juga salur pengantar. So, bila korang masukkan marble chips together with the marble chips dengan HCl, bila awak masukkan marble chips dengan HCl ni, awak akan nampak gelembung gas akan terbentuk. Okay, gelembung gas blub. So, apa gelembung gas yang keluar ni? Okay, gelembung gas yang keluar ni lah karbon dioksida. Kan ni nak balik dia keluar hasilkan karbon dioksida kan. So, karbon dioksida ni lalu kat salur pengantar. Dia lalu. Okay, korang tengok ni sekejap. Dia lalu kan. Dia lalu anak-anak. Okay, dia lalu kat mana? Mula-mula dia masuk sini. Lepas tu dia lalu lagi sini. Lepas tu lalu salur pengantar. Okay, masuk salur pengantar ni. Masuk sini. Dan dia masuk kat dalam burette. Okay, nak cerita pasal burette. Burette ni anak-anak, dia adalah, kau pernah guna burette kan? Okay, burette ni, before you start the experiment, you have to make sure the burette is full of water. Okay, the plain water sahaja. Okay, kalau isi air paip dia senang. Okay, dia tak perlu dengan air suling. Sebab air suling air paip tak ada beza ke apa pun. So, burette ni anak-anak, you have to fill the burette. Kena isi burette penuh. Dengan apa? Dengan air. Alright. So, bila dah isi penuh, awak kena terlangkupkan burette. Terlangkup ini upside down lah. Okay, terlangkupkan burette. Okay, bila korang terlangkup, korang kena letakkan jari korang kat mulut burette. Letak jari kat sini. Okay, at the same time, awak punya basil ni kan Okay, besen korang ni besen mana je besen. Okay, besen awak ni kena full of water. Kena penuh dengan air. It means that bila korang terbalikkan burette, nak masukkan kat dalam, bila korang nak masukkan air tu, korang kena tutup korang punya mulut burette tu dengan jari dulu. Bila korang parking dia dekat dalam air, korang masukkan kat dalam, make sure jangan atas air, bersih dalam air. Bila korang masukkan di dalam air, korang lepaskan korang punya jari. Jangan risau, air tak akan keluar. Sebab because of the tekanan lah, konsep tekanan kat sini lah. So, dia punya air tu akan remain dia dekat burette. So, bila korang terbalikkan burette tu anak-anak, korang pergi tengok apakah bacaan burette yang awal. Okay. Kadang-kadang, of course lah, kalau boleh nak 0.00 kan. Ingat bacaan burette 2 tempat mulahan.
Faham? Burette 2 tu 4 perpuluhan. Burette 2 tu 4 perpuluhan. Burette 2 tu 4 perpuluhan. So, let's say bila korang terbalikkan, bacaan burette adalah 0.00. Kalau burette naik atas, dia akan jadi itulah kosong sebab atas tu 50 atas terbalik kosong balik kan. Okay. So, let's say lah bacaan awal dia 0.00. Tapi tak kisah pun bacaan awal. Let's say kadang-kadang tu air tu keluar lebih ke, awak punya bacaan 0.02. Boleh je 0.3. Boleh je jadikanlah yang ni adalah bacaan awal. Tapi let's say lah korang buat tepat lah terror korang memang betul-betul masukkan 50 cm padu, maksimum tu memang 50 cm padu tak keluar. Jadinya bacaan awal korang macam ni je, korang tengok je panas air 2 api. Baca lah. Tapi contoh, let's say 0.00. Itu adalah bacaan awal burette awak. So that one is the initial reading korang. So, awak tengok kat sini yang salur pengantar tadi. Salur pengantar, awak kena make sure dia masuk kat dalam burette tu. Faham tak? Awak kena make sure dia masuk dalam burette. Jangan dekat luar mulut burette bila awak dah terbalikkan. Sebab apa? Sebab kalau awak keluar, kalau salur penyambung tu tak masuk kat dalam burette betul-betul, gas tu akan berlebuk dekat mesin. Macam mana korang nak ukur? Dia kena masuk dekat dalam ni. Dalam burette. Tunggu Sempah ni. Okey. Okay. So, cikgu tukar balik sekejap ya. Okay. Nampak tak? Dia burette ni mesti duduk kat dalam ni. Salur pengantar ni mesti duduk kat dalam burette. Jangan dia sampai sini je ke, jangan sampai sini je ke, masuk dalam. Tak masuk dalam sikit tak ada masalah. Sekarang ni kita dah gunakan getah sebenarnya sebab bila getah dia akan mudah sikit untuk apa? Untuk masuk ke dalam burette. Sebelum ni kita gunakan salur pengantar kaca daripada bawah sampai atas kaca tu. Jadinya banyak kali pecah. So kejap Kita buat semula. Okey, ni salur pengantar ni, yang ni dia buat betul-betul kat mulut kan. Sepatutnya korang kena sambung salur pengantar sampai sini. Tapi tak apa. So, bila korang macam ni eksperimen ni, kau jangan masukkan marble chip dengan hydrochloric dulu. Kau kena sediakan dulu radas ni. Sediakan radas ni dulu baru kau campur marble chip. Sebab bila campur marble chip baru kita ambil masa. Sebab kita nak kira kadar kena ada masa. Faham? Bila everything ni dah ready, semua ni kau dah ready kan, barulah kau campurkan CaCO3 dengan HCl. Campur je, terus tutup. Kena tightkan benda ni. Campur je, terus tutup. So maksudnya yang pertama apa korang kena buat? Sedia radas dulu. Sedia radas. Maksudnya apa sedia radas? Yang burette korang kena dah ready. Basin korang dengan air. Okey. Lepas tu burette tu terbalikkan. Isi air dan terbalikkan. Ready. Lepas tu ready salur pengantar. Lagi apa yang korang kena ready? Korang kena readykan kelalang kon. Okey. Dalam kelalang kon tu terus dia letak HCl. Tenang kan? Tunggu je marble chip masuk. Kan? Dah sediakan HCl. So lepas tu jangan lupa juga kena letak gabus. Okey, dah sedia semua ni, barulah ready. Readykan apa? Readykan CaCO3 untuk masuk. Dan juga kena readykan jam randik you all. Okey? Jam randik untuk ambil masa. Okey. So, macam mana benda ni cikgu? Kita nak buat macam mana? Cara yang ketiga, bila dah ready semua ni, orang masuk ni, marble chip dengan HCl ni, kau terus start masa. Start masa. Okay. Start masa, terpulang pada awak. Ada orang yang sedang ambil setiap 30 saat, tengok bacaan burette. Setiap 30 saat, tengok balik bacaan burette. Ada orang nak buat 1 minit. 1 minit, baru tengok bacaan burette. 1 minit, baru tengok bacaan burette. Biasa, tak kisah. Tapi, setakat SBM, setakat yang cikgu tengok, untuk korang punya level, dia akan ambil every 30 second. Kau jangan nak fikir-fikir, boleh tak ambil 25 saat? Boleh tak ambil 23.5 saat? Kau tak nak tanya soalan gitu So, dia dah 30 saat tu, 30 saat ikut dia. Okay, faham Okay, start masa. So, start masa tu, ada orang yang jaga masa. Okay, 30 saat. Seorang tu baca burette. Sekarang ni dia 9.50. Seorang cantik. Okay.
jaga lagi. Okey, dah 30 saat lagi. Seorang dia cakap, okey 30 saat dah. Baca. Okey, ni second bacaan pula. Sekarang dah jadi 13.65. Macam tu pun. Faham? So, ada orang yang jaga masa, ada orang yang tengok buret. Tengok buret, gunakan kertas berwarna putih. Jangan kau nak gunakan kau punya buku yang warna coklat yang banyak tulisan tu dengan tulisan buret lagi senang kau nak ambil. Faham? Dan bacaan buret must be 2 decimal places. It's a must. Okey. Faham? Ini adalah gambar rajah kalau korang nak buat eksperimen itu. Okay. Now, saya bukakan apa-apa soalan ataupun Shamita network ada berapa pula. Okay. So, do you understand for now? Do you understand for now? Cikgu cakap dengan seorang syok sendiri. Faham ke tidak ni? Ada soalan? Kalau faham, cakap faham. Kalau start masa. I didn't listen from the start masa. Okay. Lain faham? Start masa. Tak faham? Manis faham? Okay, tidak Kita tunggu respon dulu. Faham? Bagus pun. Faham, Mani faham. Okay. Denisa faham. Vicky faham. Okay, very good. Choi faham. Choi, kenapa kau tak jawab tadi? Ruben faham. Okay. Denisa faham Okay, tadi apa benda dia tu? Tak dengar daripada masa. Start masa. Okay. Cikgu tak Alright, dia macam ni. Bila kita dah ready ni, kita dah ready benda-benda semua ni, radah kita dah ready Syarifin. So, awak masukkan marble chips yang dah ada hydrochloric acid kat dalam conical plastic. Masuk je marble chips, terus tekan masa. Tak. Okay. Masa, berapa selang masa yang awak nak ambil? Depends. Cikgu dah cakap tadi, selalunya every 30 second kita ambil bacaan. Every 30 second ambil bacaan. So, Syarifin maksudnya kau masukkan je CaCO3 kat dalam HCl, terus start bacaan. Ada seorang tu akan goyangkan conical flask supaya dia nak balas berlaku. Okay, seorang goyangkan conical flask. Seorang tengok masa. Seorang baca buret. So, goyangkan kena. Okay, start masa. Goyang. So, 30 saat baca. Orang yang baca jaga masa cakap kan. Okay, 30 saat baca. Orang yang baca buret pun baca. 9.50 cm padu. Alright, cantik. Dah ada 9.50 cm padu gas karbon dioksida kat dalam ni. Faham tak? Lepas tu, teruskan lagi masa. Jangan stop masa. Awak ambil teruskan je. 30 saat cakap. Awak kan teruskan je masa tu. Jangan pergi stop. Ada orang tu tak isi, pergi stop. Lepas tu, termenung. Lepas tu, padahal karbon dioksida banyak yang dihasilkan. Tapi dia punya masa dah stop. Buat apa? Every 30 seconds. So, bila dah 30 saat, maksudnya 30 saat seterusnya ataupun 60 saat. Cakap lagi, 60 saat dah baca. Sekarang 13.5. 13.50 karbon dioksida dah dihasilkan. Faham tak? So, lama kelamaan anak-anak, okay, buret awak ni, air dia makin turun. Mungkin setakat sini. Mungkin setakat bawah ni. Terpulang. So, contohlah okay, ni awak punya buret. Okay, this is your buret. Okay. Mula-mula air kat sini. Last sekali nanti air tu lama-lama, ni bensin lah kan. Air. Lama-lama buret air, baca apa ni awak punya aras air tu dah tak sampai sini. So, awal dekat sini. Last sekali dia akan turun sampai sini. So, air tu ada kat sini tu. So, apa yang ada dekat atas yang kosong tu? Apa yang terkumpul ke atas kosong tu? Inilah ke atas kosong ni adalah gas karbon dioksida sebab persamaan ini menghasilkan CO2. Faham tak? So kat dalam ni dah penuh dengan CO2. So maksudnya kat sini tadi kita sambung. Ni punya buret. Okay. Kat sini kosong dah. Kosong dah. Benda yang kosong tu. Itulah gas karbon dioksida.
Sidang yang terkumpul. Faham Shervin? Dan semua orang faham okay, so kalau semua faham, bagus. Alright. Okay, kalau semua faham. Okay. Sekarang ni, cikgu nak teruskan. Okay. Alright. So, cikgu teruskan Cikgu teruskan dengan Minta. Okey. So, sekarang ni anak-anak, cikgu nak teruskan dengan cara nak kira KTV. Tengok. Ni. Alright. Ini adalah contoh bacaan dia. Okay, korang tengok ni. Korang boleh nampak Okey, start now. Okey. Korang boleh nampak kan? Siapa yang tak nampak tu cakap Kalau siapa yang tak jelas tu beritahu deh. Okey. So, ini adalah contoh bacaan. Konon-kononnya korang dah buat pengiraan tu kan? Okey, awak tengok ni. Awak tengok. Dalam ni, kalau bacaan, kita akan ambil pada time. Okey. Ini adalah masa. Pertamanya, awak kena masa. Awak tengok. Kan cikgu cakap tadi kan, let's say lah awak ambil selang 30 saat. Yang pertama, 30 saat. Kosong. Kita start daripada kosong. Of course lah kan, masa start daripada kosong. And then 30 saat. 60 saat. Tambah 30, 90. 120, 150. Ni bersama-sama lah. Tambah 30, tambah 30, tambah 30, dan sebagainya. Teruskan. Okay. Cikgu, macam mana kita nak tahu nak kena stop? Okay. Good question from myself. I ask you. And then, I'm the one who answer. Good, Lihat. Orang baru nak guna teknologi, tak pandai. Okay, awak tengok ni. Bila awak nak tahu awak boleh stop eksperimen. Takkan nak buat sampai maghrib pula kan? Sampai di sekolah tak habis-habis kan? Senang saja. Bila bacaan awak ni, okay, yang ni bacaan ni awak tengok Bila bacaan awak, okay, saya terangkan lagi nanti awak pergi pula. Okay, masa ni awak tak ada masalah Daripada kosong, tambah 30 saat lagi, tambah 30, 60, tambah 30, 90, sampai lah 300 tu. Sampai berapa pun nak sambung pun suka hati kau. Berapa korang nak sambung pun suka hati. Faham Korang nak sambung pun masa suka hati. So now, sekarang ni, cikgu nak awak tengok pada reading of Burette. Okay. Bacaan Burette. Mula-mula, okay. Faham. Kosong atas, bawah sebalik. Okay. Kita mula bacaan Burette 50 lah. Cikgu ada tidak sikit tadi sebab Burette tu kalau korang ingat, okay. Kalau korang ingat, atas ni kosong tak? Bawah dia yang 50 tak? Okay. So, bila korang terbalikkan, korang akan baca 50 lah kat atas tu tak? Sorry cikgu tersalah tadi. Okay. So, bacaan awal dia ialah 50. Tu cikgu cakap, adakah wajib 50 cikgu? Tak semestinya. Let's say lah kalau awak terkeluar sikit air, mungkin bacaan awak 49.50. Boleh je awak startkan macam tu. Tak ada masalah pun. Tengok berapa bila apa bacaan awal awak. Tak ada masalah. Okay. Okay. Alright, so now kita tengok bacaan awal. Okay, awak tengok. Bacaan awal ialah 50. Let's say awak tuliskan dengan 50. Cepat-cepat lagi awak masukkan. Lepas tu, lepas 30 saat, awak punya bacaan jadi, awak baca. Oh, baca. Oh, 40.5.
Okey, apa lagi dah pangsi 60 saat. Baca sekarang. Oh, sekarang 34 bacaan. Okey, alright. Okey, lagi. Oh, dah 30. Oh, lagi. Jadi 27 pula bacaan. Of course lah kan makin rendah bacaan buret kan sebab kan bila terisi gas tu dia punya air turun kan. That's why lah bacaan dekat buret. Jadi makin lama makin sikit. Makin turun bawah. Okey. So, bla 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 tengok sampai 300 saat adalah 15.5. Okey, so settle. Contohnya awak berhenti kat sini. Alright, macam mana? Okey. Kenapa boleh berhenti sini? Sebab apa tahu? Kenapa boleh berhenti? Macam mana kita nak tahu kita berhenti? Let's see. Pada minit yang ke-330, saya tambah 30 saat. Awak baca dia masih lagi 15.50. Lepas tu awak tambah 360 saat. Dia masih juga bacaan dia 15.50. Sampailah awak baca berapa lagi? 360, 390. Tambah 90 lagi. Masih lagi 15.5. Kalau korang baca bacaan buret tu 15.5. Lagi 3 saat, 15.5 lagi. Lagi 3 saat, 15.5 lagi. It means that dah habis dah nak balas. Tak ada benda dah berlaku. Kalau bacaan dia dah malas je, tak ada beza je, kau stop lah. Itu bermaksud dia punya tindak balas sudah habis. Faham Okay. Tapi yang dekat sini dia tunjuk sampai 300 je. Dia nak konon-konon nak tunjukkan yang 34 ni dah habis dah. Okay. Tapi sebenarnya nak cikgu nak fahamkan kenapa dia sampai 300. Adakah wajib 300 tak? Di 300 sebab konon-konon ni sampai habis. Yang ni yang paling habis lah. Tapi cikgu nak beritahu kenapa dia sampai 300 ni sebab 330 pun 15.5, 360 pun 15.5, 390 pun 15.5. It means that tindak balas dah habis start daripada 300. Okay. Sorry. Okay, now, macam mana pula kita nak kira gas karbon dioksida yang sempur cikgu? Okay, caranya, ya Allah. Sekejap. Okay, caranya ialah tengok sini. Okay. Mula-mula volume gas kat sini of course lah CO2 kita nak kira lah. Okay. Mula-mula of course lah pada masa kosong awak punya gas juga kosong. Tak ada apa-apa lagi lah masa awal-awal kan. Tapi lepas 30 saat awak boleh dapat kumpulkan 9.5. Macam mana nak kira 9.5 ni cikgu? Caranya ialah 50 tolakkan dengan 40.5. Dapatlah 9.5. Kau faham tidak? Faham Alright. So, ini pada 30 saat pertama awak dapat 9.50 cm pada karbon dioksida. Okay. Now, apabila pergi ke menganjak ke saat ke-60. Okay. Berapa pula karbon dioksida yang dah ada dekat buret tu? Yang ni adalah gas karbon dioksida yang dah ada dekat buret tu. Cara nak dapat 16 ni ialah dengan 50 tolak 34. Dapatlah 16. Bukannya 40 tolak 34. Tidak. 50 awal tu tolak 34. Dapat 16. Next, pada saat ke-90. Macam mana? Berapa pula isi pada karbon dioksida cikgu? Caranya ialah 50 tolak 30. Dapat 20. Gitu. Sekarang ni maksudnya yang ada dekat volume of gas ni kan anak kan, yang bidang of gas ni berapa banyak yang dah ada kat dalam buret. So 23 pula macam mana dapat cikgu? 50 tolaklah bacaan masa 120 saat ke 120. Jadilah 23. Oh, macam mana nak kira yang pada saat 150 saat cikgu? 50 yang awal-awal tadi tolaklah dengan 24. Dapatlah 9. Gitulah. So, sampailah akhir pun mesti 50 tolak pada bacaan ke sini. Tolak bacaan yang awak nak kira tu. Tolak bacaan awak akan dapat ini juga. So, awak tengok contoh saya ambil dia sampai sini. 3 ni saya tambah. 50 awak pergi tolak akan dengan 15.5, awak akan dapat 34.0. 50 awak tolak akan 15.5, masih lagi 34.0 ni. Kita dah 3 ke apa ni? Sekejap kita tengok balik. Wait. Kita takut dia salah 3 ni, salah letak. Karena 50
50. Sekejap Tolak. Mana kali kosong. Tiga puluh lima betul. Okey. So 50 tolak. Tolak dengan 55. 34.5. Ni dia salah letak ni. Dia salah letak. Okay, betulkan balik bukan 34 ni 34.5. Tak nak. Yang ni dia salah tulis saja. Okay. So, kita betulkan balik. Yang ni adalah ni adalah 34.50. Dia salah tulis yang ni dia salah tulis masalah. Okey, so maksudnya kalau awak buat lagi, awak kira awak kira kalau yang ni 50 tolak dengan 15.50, letak juga 34.50. 50 tadi tolak lagi dengan 15.50, letak 34.50. Then buat lagi yang dah sampai yang minit ke 390, 34.50 juga bila tu. So bila korang tengok bacaan dia dah constant macam ni, it means that is the time where you stop eksperimen. Maksudnya dah maksimum dah. Maksudnya karbon dioksida dengan HCl tu dah habis dah. Tak ada benda dah nak buat. Dah tak ada bahan dah. Faham tak? Ini adalah cara nak menulis, nak dapatkan bacaan ni. Okey. Adakah anda faham? Yo, sila respon. Okay, faham tak? Hello, faham tak? Any question? Do you have any question? Faham tak ni? Tak ada respon pun. Jangan cakap seorang ke ni apa ni? Do you understand me or not? Do you understand me or not? Hello? Tak ada soalan? Tak ada soalan? Kenapa tak respon ni? Ni ada ke tak ni? Itu cikgu yang masalah. Is there any problem? You couldn't hear me or what? Hahaha. Okay, faham. Bagus. Oh, sorry. Okay. Cikgu yang bermasalah. Masalah. It's okay. I said the answer already. Input that. Teacher. So, pada nak belas cikgu ni unit apa? Okay. Sabar dulu Rohini. Rohini tengah tanya kalau nak unit apa nanti. Cikgu nak fahamkan ni dulu. Barulah cikgu akan ajar macam mana nak pilih. Okay, settle. Alright, sekejap lah. Saya tak ada benda Okay, now
sekarang masanya untuk kita belajar. Kita ada lebih kurang 15 minit lagi lah 1 jam setengah kelas kan ya. Alright, kita pergi tengok ni. Kita macam mana kita nak melukis graf. This very important. Sebab ini soalan memang soalan glamour juga. Dan ramai pelajar yang sampai tangan tak reti nak lukis graf. Tanya Okay, now awak tengok macam mana nak lukis graf. I will use this saya akan gunakan result ini untuk kita lukis graf. Okay. Cikgu nak awak really understand how to lukis graf. Okay, so saya nak tulis sini dulu. Sekejap. Sana. Okay. Okay. Now, I will use this result. Okay, saya akan gunakan result ni untuk kita lukis graf. Okay, awak tengok sini baik-baik anak-anak. Untuk lukis graf, awak perlu paksi X dan paksi Y. Of course. Okay. Now, paksi Y, dia akan kata, kita punya soalan dia kata ni, lukiskan graf isi padu melawan masa. Dia akan bagi tahu. So korang tengok, dia kata apa lawan apa, korang dah tahu kan? Apa lawan apa tu nak letak mana? A lawan B. Kalau dia kata A lawan B, maksudnya A ni kat atas, B ni kat bawah. Kau jangan keliru. A lawan B, A kat atas, B kat bawah. X lawan Y, X kat atas, Y kat bawah. Tapi ni pakai Y tu kau faham lah kan? So now, sekarang ni, awak tengok kat sini. Kalau korang tengok dekat sini dia kata isi padu. So, pada graf, awak kena tulis ini adalah isi padu. Dan wajib. Okay, isi padu apa? Awak boleh tulis isi padu saja. Awak boleh tulis isi padu gas. Awak juga boleh tulis isi padu CO2. Tak ada masalah, tak salah. Tapi perkataan isi padu is very important. And another thing that is important is unit. So, kalau isi padu, of course lah CM padu. Betul tak? Ataupun BM padu pun boleh. Tapi selalunya memang CM padu lah. Okay, now. Sekarang ni, isi padu melawan masa. Dekat paksi Y, X yang terbaring ni, mestilah masa. Okay. Masa dalam unit apa? Kalau dalam kita punya cerita ni, dalam saat, saat. Ada yang minit, guna minit. Ada yang jam, guna jam. Selalunya saat. Okay. Tak payah nak pening-pening kepala. Now, cikgu nak ajar korang macam mana nak pandai lukis ni. Nak bahagikan berapa banyak. Cikgu, saya nak tanya cikgu satu benda. Mata. Kalau kat bawah ni, masa ni nak kira, awak kena rujuk yang ini. Betul tak? Kan? Kalau isi padu gas, karbon dioksida, engkau kena rujuk yang ini. Jangan bacaan buret. Bacaan buret tu bukan isi padu. Bacaan buret tu tolong cari isi padu. Okay? So, ni kita bagi 34.5 tadi Okay. So, isi padu yang ini. Masa of course lah yang ini. Okay. You ready Awak tengok masa dia adalah 0 sampai 300 kan. Okay, now. Kita pergi kepada kertas graf. Okay. Alright. So, anak-anak, kertas graf ni special. Okay. Bukan kertas graf kayu special. Tapi kita nak tabur ni. Apa? Kertas graf yang standard korang dapat tu adalah standard lah. Tapi anak-anak, awak tengok sini baik-baik Awak kena pandai, what we call it, budget tau. Awak kena pandai budget yang berapa senggat nak letak berapa. Okay. So, first thing first, saya punya cadangan ialah anak-anak. Okay.
awak ambil yang paling tepi sebagai awak punya faksi graf. Maksudnya, tinggalkan ruang kosong satu kat kiri dan satu kat bawah. Jangan buat graf tu mula dari sini. Jangan, kita kena ingat dalam kimia, awak nak lukis graf, wajib more than half graf paper, baru betul graf awak. Kalau awak buat kurang, maksudnya graf awak tu salah. So, let's say saya mulakan kat sini. Okay, alright. Okay, so ini graf saya. Saya buat paksi X, paksi Y. Ini base utama saya. So, saya nak buat masa dulu. Saya kata saya nak buat masa dulu. Okay, saya nak buat masa dulu. So, masa saya adalah dalam saat. Korang kena pandai tau. Maksudnya, kertas graf kadang-kadang tak sama tau. Dia punya berapa paksi ni. Korang kena pandai lah. Okay, so, maksudnya macam ni. Awak kira ni ada berapa. Awak nampak kan singkat besar ni kan? Kan satu singkat ni besar kan? Awak kira singkat besar ni ada berapa? Daripada kosong korang ni. Ni kosong ni asalan lah. Takkan nak ngajar kot. Jadi kan? Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's say lah korang nak ambil sampai sini. Yang ni korang tak nak usik. Korang nak habiskan kat sini. Maksudnya, paksi korang tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Awak nampak? Saya ambil paling maksimum. Daripada asalan sampai hujung tu, saya kira paling maksimum saya boleh ambil berapa. Saya tak ambil sampai sini je. Sebab graf kita kena lebih daripada paru. So, kalaulah masa jumlah dia adalah 300. Tadi 300 sangat kan? Aku ada 6 petak. Kau bahagia. Maksudnya, satu petak besar tu, kau akan ada 50 saat. Faham tak maksud dia ni? So, yang ni adalah 50 saat. Kan? Kalau awak nak ikut logik lah. Tapi, awak kira macam ni. Cikgu nak sekejap Nak kali 20. 50 saat. Okay. Dia start daripada kosong. Lepas tu 30. 60 lah. Okay. Awak tengok balik yang tadi tu. Okay. Dan saya ambil ini juga. Okay. Alright. Ataupun yang lebih awak senang, awak kira ada berapa banyak jumlah digit ni. Okay. Awak tengok ada berapa Okay. Kosong ni tak payah kira. Sebabnya kosong ni memang daripada asalan kat sini. Kan? Kat sini ada kosong. So kita kira ada berapa banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bacaan yang aku kena masuk kat sini. Awak faham tak maksud saya? Ada 10 bacaan kan? Okey. Awak faham tak? Okey. Kita buat ni dulu Saya nak ajar awak semua dulu Okey, sekejap. Okey. Alright. So, aku nak masukkan dekat sini. Baik. Aku ada. Okey, saya padam semua ni. Ni saya padam. Okay. Alright, saya tulis dulu Relax. Okay. So, bacaan aku ada 10 digit. Okay, bacaan aku ada 10. Okay. So, macam mana aku nak bahagikan kepada 10? Awak faham tak? Maksudnya 3, 6, 9 tu. So, awak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 bacaan tu aku nak ke 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya kita gerang ni kan. Ni tak cukup ni kita gerang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Alright. Kalau kita mulakan kat sini. 3, 6, 9, 12, 19, 3, 4, 6, 8, 10. Okay. Awak tengok Awak faham tak maksud saya sekarang ni? Kita ada 10 bacaan. Daripada 10 bacaan ni, kosong. Okay, yang 10 ni adalah start daripada 30 saat. So, ada 10 bacaan. So, kita ada maksimum boleh buat ialah 6 kotak. Tapi, 10 bacaan tu, kalau nak buat 30, kalau awak nak buat 30, 60, 90, 120, memang tak cukup sebab kena panjang lagi kan. So, awak kurangkan dia. Apa maksud kurangkan dia? Maksudnya, awak jadikan dia gini pula. Aku tak boleh nak ambil 3.
Maksudnya macam ni. Kalau nak ambil 30, 60 tu tak boleh. So kita mulakan dengan dua ganda pula. Maksudnya mulakan 60. Lepas tu lepas 60, 120. 120, 60, 180. 180 dengan 60 berapa? 240. 240, 300. Awak faham tak maksud saya? So maksudnya sekarang ni awak punya 30 ada dekat sini. So, maksudnya 30 adalah dekat sini yang kat tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Betul, tok ni. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh, kita graf saya ni salah lah. Okay, awak tunggu sekejap boleh tak? Saya search yang lain je. Misalnya Instagram tu cantik lah. Okay. Buang masa. Awak dengar sini. Okay. Standardnya satu kotak besar ni 10. Betul tak? Kan? Satu kotak besar ni 10. Tapi yang ni Instagram ni saya salah ambil. Satu kotak besar ni buat 8 pula. So yang ni salah. Satu kotak besar sepatutnya 10. So sekarang ni anggap je dah 10. So tengah-tengah ni ada tengah-tengah. 1, 2, 3, 4 tengah-tengah. 1, 2, 3, 4 tengah-tengah. 1, 2, 3, 4 tengah. Gitu. Alright. So sekarang ni yang tengah-tengah tu berapa pula isinya cikgu? Tengah-tengah ni lah awak kena isikan dengan 30, 90, 120, 120 tambah 3, 150. 180 tambah 3, 210. 140 tambah dengan 270. Faham tak? Awak faham Okay. So sekarang ni ini cara awak nak tulis kalau awak nak penuhkan awak punya kertas graf pada paksi X. Tengok pada paksi. Ada bahasa betul. Kau bahagikan. Kita letakkan dia paling maksimum paling banyak. Okay, so now. Sekarang ni awak tengok pula pada macam mana pula nak lukis pada paksi apa benda ni? Isi padu gas. Pada paksi isi padu gas. Dia isi padu. Okay, kita back to kita punya tadi tu. Okay, kita back kita punya tadi tu. Awak tengok. Kita ada yang ni. Okay, yang ni kan. Kita nak tengok yang ni kan. Okay, awak tengok yang ni. Dia adalah daripada kosong sampai 34.5 ataupun 35 lah. Alright. So kalau 35 macam mana? Maksudnya bacaan dia adalah maksimum adalah 3.5.0 34.5. Tapi kita ambil dah paling maksimum 35. Itu So maksudnya dekat sini macam mana nak sampai 35 cikgu? Awak tengok berapa banyak kotak yang ada. Satu kotak yang besar dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's say lah awak tak nak ambil kat sini kan. So kalau 7, 35 bahagi 7. So satu kotak tu 5 nilai dia. Macam tu lah, macam tu. Awak faham tak? Okay, so let's say maksudnya apa maksudnya cikgu? Satu kotak besar ni nilainya 5 cm padu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Cukup lah. Sebab apa? Awak penyimpanan maksimum 34.5. 35 ni sangat okey lah. Kalau nak tambah je lah 40. Tak salah pun. Okay. So, dekat sini awak punya apa? Awak punya paksi ni macam ni pula. Guna pembaris Ini guna bahan saja. Okay. Now, bila korang buat paling maksimum, jadinya korang punya graf nanti mesti lebih daripada separuh. Dan ini menepati apa yang kita nak. Kalau lah korang buat kat sini start daripada 20, 30, 40. Graf korang pendek sampai sini je lah sebab bacaan paling maksimum ialah 35. Awak faham tak maksud saya? So awak kena kira berapa kotak bahagikan. Oh, satu kotak besar ni aku boleh ambil banyak. Supaya graf korang besar nanti. Now, masanya untuk kita plot. Ingat graf ni, kertas graf ni masalah. Sepatutnya satu grid besar ada 10 kotak kecil. Tapi kita anggap ni betul lah. Dari mana nak cari dah tak masa. Okay. We go to the bacaan. Okay.
Bacaan kosong. Volume gas kosong. So, tandakan. Ya. Okey. Bacaan kosong, volume gas kosong. Tandakan. Kita baca pertama. Bacaan kedua. Masa 30 saat, bacaan dia ialah 9.5. Okey. 30 saat, 9.5. Okey. Tu saya kata dia ni ada masalah grade kan? Dia ni betul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ikut. Okey, so 5 bagi 2.5. Okey, let's say lah. Tapi awak kena tulis tepat tau. Yang ni nak tepat lah. Aduh. Let's say lah. Ini. 9.5 kat sini. Okey, next. Bacaan 60 saat. Bacaan 60 saat pula. Bacaan 60 saat, 16. Oh, 16. Okay, 16. Okay, so maksudnya pada 60 saat. Okey, 60 saat 16. 16. 16. Kononnya lah. 60 saat 15. 16. Konon-kononnya kat sini. Yang ni dah tak tepat dah ni. Saya tak boleh nak kira dah sebabnya ni tak tepat nak kira sikit-sikit nanti. Konon lah awak kena buat tepat ni tau. Kena tahu tau satu grade ni nilai berapa. Kena tepat 16 cm padu. Lihat saya sini. Okay, fine. So, pada bacaan 90. Okay. 90 pula. Okay, 90, 20. Okay, 20. 90, 20. Okay, 90, 20. Okay, 20. Alright, pada 120. Pada alamak. Dah, baik. Okay, pada 120. Pada 120. Bacaan 23. Okay, bacaan 23. Alright, 120 bacaan 23. Let's say. Kejap. Awak tak nampak kejap. Okay, nampak kan? Okay, kejap. 23 tadi kan? Okay, 23. Let's say lah kat sini. Okay, settle. Nampak kan? Alright, next. 23 tadi. Next ialah 23, 150, 26. 26, 28.5. 26, 28.5. Okay. Alright, yang ni 150, 26. 25, 26. Let's say lah sini. Lepas tu dia kata 180, 28.5. 28.5. Let's say lah sini. Okay, lepas tu next apa tadi? 28.5. Lepas 28.5. 31.5, 33. 1.5, 33. Ingat 31.5, 33. 31.5. Contoh sini lah. Dan 33. Contoh yang sini lah. Okay. Next lah. Next lah. Yang ini. 33.5, 34.5. Okay. 33.5. 33.5. Okay. And then 34.5. Contoh sini. Lepas tu dah sampai berapa pun awak kalau lah let's say. Okay. Alright. So yang tu lah. Di akhirnya ialah yang pada 300. Okay. 300 cm padu 34.5. So inilah graf dia anak-anak. Okay. So cikgu pun sambungkanlah graf tu. Kena graf ni bila nak buat kan, kena very buat very smooth tau. Tapi bukan senang nak dapat smooth. Tapi we do our best lah untuk jadikan smooth. So dah siap graf ni. Okay, dah siap graf ni. Awak kena buat macam ni. Dari sini tak lawa, cikgu confirm tak lawa lah buat. Tapi cikgu nak mengajar je lagi ni cara dia kena smooth. Kena semua titik. Yes. So yang ni tak ada dah ni. Ni tak ada.
Okey. Okay. So it means that awak awak kena akhirkan pada yang akhir. Okay, kena stop graf tu pada akhir. Inilah graf yang korang buat untuk graf kadar tindak balas. Kalau korang perasan kat sini graf dia cerun, betul tak? Kalau letak bola kat sini, terus jatuh. Tapi yang ni kat sini adalah graf dia lebih cerun. Lebih cerun. Okay, lebih ataupun in English we call stick kan. Okay, but here dia dah kurang cerun. Kurang cerun. Why? Sebab masa ni, waktu ini, dia punya kadar tindak balas sangat tinggi gila-gila tak membandingkan ni. Sebabnya bahan banyak lagi. Kat sini bahan banyak. Tapi kat sini bahan dah kurang. Sampai sini, memang betul sampai sini, bahan habis. Faham Okay. So, sekarang ni inilah graf yang awak dah buat. Okay. Right? Inilah sini. Okay? Itulah caranya. Okay, so kalau daripada gambar ni macam ni lah. Kalau yang lawa sikit dulu macam ni. Tapi sepatutnya kena semua graf ni. Yang ni dia ada sikit dah. Okay? So macam ni lah cara dia. Inilah graf yang korang akan dah dapat. Jadi faham tak? Okay, cikgu rasa cikgu akan setakat ni ikut. Cikgu rasa dah cukup cukup pening dah. Lepas ni baru cikgu akan ajar kadar cara nak kira kadar tindak balas. Yang Lohini tanya tu. Cikgu rasa it's better for me to teach you how to decrease the graph first lah. Okay, sebab nak cari kadar tindak balas kena melalui graph juga. Cikgu rasa kena betul. Okay, for now, do you understand? Sampai sini je hari ni. Sampai sini je hari ni yang saya akan cikgu akan terang. Is there any question? Is there any question? No question. Okay, no question Kiranya setakat ni faham lah. Korang faham lah korang Kalau korang ada question, just ask. If any question, just ask me. I don't have any problem to answer you. Tak ada faham Okay, now your homework is, okay, do you still remember the notes that I give you? Okay, do you still remember the notes that I give you? Okay, the last one, okay, yang bawah sekali tu kat note saya tu, ada dah bacaan apabila eksperimen itu dijalankan. Betul tak? Kan? Cuba awak tengok balik yang note lah, saya bagi untuk kalau nak balas tu. Yang bawah tu memang ada macam bacaan yang dah yang dah saya dah tulis lah. Okay. Kerja sekolah korang ialah lukis graf. Lukis graf yang berdasarkan apa cikgu bagi. Data cikgu bagi tu. Okay, next class. Cikgu nak korang tunjuk betul-betul graf yang korang buat dan graf yang korang lukis. Okay? Cikgu harap korang faham arahan ni. Okay, now, cikgu nak tanya satu benda. Korang faham tak benda dah I just want to ask you something lah. Actually, do you know that we have two classes per week, which is Selasa and also Jumaat. Korang tahu tak? Do you know that or not? Do you know that or not? Korang ada 2 kelas. Satu minggu ada 2 kelas. Korang tak tahu juga Cikgu sebenarnya memang baru perasan cikgu memang salah. Cikgu tak perasan ada hari Jumaat juga. Siapa yang tahu kita ni ada hari Jumaat pun ada juga. Angkat tangan. Selasa memang semua orang tahulah. Hari Jumaat. Korang semua tak tahu Korang tengok tak jadual tu? Betul kan jadual tu kan?
Cikgu rasa korang pun sama dengan cikgu kot, tak perasannya hari Jumaat pun ada, sebab hari Jumaat tu dia kelas dengan sains. Okay, kalau betul tak tahu tak apalah. Mana kan? So, it means that this Friday, we need to have a class lah. Okay? So, memang kena ada kelas lah sebab minggu depan je lagi korang habiskan. Banyak bab ni sebenarnya. Cikgu rasa mungkin kena ada banyak kelas juga aku untuk minggu depan. You see how lah. So, I'll see you this Friday lah. Boleh? I'll see you guys this Friday. Pukul 10 lah kot. Tapi waktu saya buat, cikgu akan confirmkan balik lah. Pukul 10 lebih kurang. Shervin this Friday 10 AM. But I really wanted to know something lah. Memang Nadia dengan Auni ni tak tahu ke macam mana? Ada tak? Auni tu tahu kan, walaupun bukan kelas awak kan, dia tahu kan? Ke memang dia tak tahu, tak ada siapa beritahu dia. Macam mana dia dapat maklumat Nadia tu? Takkanlah langsung dia tak belajar bab ni. Anyone knows? Anyone knows? You don't know? Nak respon nampaknya. Tak apalah, nak buat macam mana, kita dah usaha kan. Okay, tak apa. So, till then, thank you very much. No teacher but Nadia. Why Nadia sharing? Her brother use her phone. So, her brother use her phone tu maksudnya all the time brother tu use her phone tu. Jangan sekejap. Dah punya handphone orang. Lepas tu orang tu tak guna belajar, tak boleh bagi lagi. You ask her lah. You should tell her tau. Kesian dia tu. Dia tu nak belajar. Okay, tak apalah. Sampai sini je kelas kita ya. Cikgu minta maaf kalau ada salah apa-apa. Kalau ada yang tak faham ke apa, cakaplah. Jangan diam je. Jangan takut nak tanya. Tak apa, tak masalah pun. Okay, so thank you very much for joining my class. So I'll see you this Friday. Okay, I hope you finish your graph